ubahan. Lagi respon? Okay. Okey, ubahan ya. Ubahan ni kita minggu lepas kita belajar ubahan langsung kan, ubahan langsung. Atau bahasa Inggerisnya variation. Direct variation. Okay, ubahan. Okay, minggu lepas ubahan langsung. Ubahan langsung. Ubahan langsung ataupun direct variation. Direct itu secara langsung lah. Okay. Lepas tu kita ubahan langsung ni, okay, ubahan langsung awak ingat dia ni caranya, contohlah contoh X berubah secara langsung dengan Y. Okay, X berubah secara langsung dengan Y. Maksudnya kiranya X ni berubah secara langsung dengan Y. Macam ni je lah kan. Macam ni je. X berubah secara langsung Y macam ni. Lepas tu, okay. Step kedua, kita tukar kepada persamaan. Tambah K depan Y. X sama dengan K darab Y. K darab Y. Ni ubahan langsung lah. Direct variation. Okay. X sama dengan KY. So, dia akan bagilah. Dia akan bagi X berapa, Y berapa kan. Okay. Contohlah, contoh soalan bagi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Okay, contoh. Jadi, kita masukkan nilai X itu ke dalam X lah. Kalau dekat sini, X dia 2. Okay, X dia 2, so masukkan 2 ke dalam X. Alright. So, 2 sama dengan K tu tulislah K ataupun, boleh. Okay, tulis K. Y tu kurungan 4. Sama ada awak tulis 4K pun boleh. K darab kurungan 4 boleh. Yang pastinya dia nak bagi nampak lah. Hubungan 2 tu ialah darab KY tu. KY tu K darab 4 ataupun 4K terus. Okey, boleh kat situ kan. So dekat situ kita kena cari nilai K lah. Nilai K berapa. So kat sini kalau K dekat sini maksudnya kita kena ni macam tingkatan 1 lah ni. Nak cari nilai K. Macam mana kita nak buat? Kita nak pindah ke mana? 2 bagi 4 kan? Okey, 2 bagi 4. So, kita dapat K ialah 1/2 lah. Dapat pecahan. 2 bagi 4. 2/4. So, kita boleh kecilkan dia lah. 1/2. Setakat ni faham kan? Kita ubah balik ni. Faham cikgu. Boleh. Okay. K sama dengan 1/2. Okey, sekarang ni dah dapat nilai K. So, kita tulislah persamaan apa yang kita dapat ke dalam yang ni balik. Ke dalam yang ni balik. So, X itu kita tulislah. X sama dengan K tu kita dah dapat 1/2. Awak tulis 1/2 Y. X sama dengan 1/2 Y. Macam ni. Okey. So, soalan ni, okey, selalunya soalan A macam ni lah. Soalan A, dia nak tahu nilai K ataupun dia nak tahu hubungan X berubah secara langsung dengan Y. Okay, dia naklah ungkapkan X dalam sebutan Y. Macam ni lah. Dalam kira dia. Okay, soalan B. Soalan B kadang-kadang dia akan tanya, dia bagi lain lah, dia bagi salah satu. Cari nilai Y apabila X sama dengan berapa. Macam tu. Faham? Contoh soalan B. Soalan B. Soalan seterusnya lah. Dia berkait dengan soalan ni jugalah. Dia akan tanya apakah nilai Y, okey, apakah nilai X jika Y sama dengan 2 contoh. Apakah nilai X jika Y sama dengan 2. So, soalan B ni, kalau macam ni dia dah bagi Y kan.
X dia tak tahu kan. Okey, maksudnya kita kena guna yang ni. Nilai K tu kita guna 1/2 lah. Tak perlu dah nak cari nilai K. Tak perlu nak cari nilai K dah. Dia dah bagi. Kita guna yang ni sahaja. Sebab sekarang ni kita nak cari nilai X, bukan nak cari nilai K dah. Okey. So dekat sini, kita ambil lah persamaan yang ni. X sama dengan 1/2 Y. So X sama dengan 1/2 darab dengan 2. Okey, X sama dengan 1/2 darab dengan 2 lah. So dekat sini kalau darab macam ni kita boleh dapat, kita main potong-potong je lah atas dengan bawah ni. So dapat 1. X sama dengan 1. Okey. Soalan lain. Ni bukan soalan B juga. Mungkinlah soalan tanya. Soalan B tu dia akan tanya. Apakah nilai... Sekejap je sensor ni. Okey, apakah nilai Y? Dia tanya Y pula. Okey, jika X sama dengan contoh 4. Okey, X. Apakah nilai Y jika X sama dengan 4? Macam ni. So sekarang ni, dia nak tahu nilai Y diberi nilai X. Kita dah tahu nilai X. Y kita tak tahu. K pun dah tahu dah. K tu daripada persamaan yang kita dapat tadi. K yang kita dapat tadi. Kiranya kita ambil balik lah. X sama dengan 1/2 Y. Okey. So X ni kita gantikan kepada 4 dan 1/2 darab dengan Y. So dekat sini cari nilai Y lah. Macam mana nak buat ni? Okey, so yang ni 1/2 darab Y. Yang ni ibarat kita, ni kan darab kan, 1/2 Y kan. Maksudnya Y/2 lah. Benda ni kan, dia sama dengan Y/2 lah. Dia sama. 1/2 Y dengan Y/2 tu benda yang sama. Okey, faham kan? Dia benda yang sama. Okey, so Y sama dengan dekat sini 4 ni akan darab dengan 2 lah. So Y dapat nilai 8. Boleh? Boleh ni lain-lain ni Haziq, Daniel Haziq. Alwin, Amal. Lah boleh lah, Muhaimin. Okay. So yang ni, okay. So nombor, kita pergi pada soalan soalan yang homework hari tu. Nombor 4, nombor 5. Okay, 4 dengan 5 rasanya kita dah bincangkan kan. Kita tengok sekejap kat atas ni. Sampai contoh 7. Contoh 6. Ni kita dah bincangkan 4 dengan 5 dah bincang. Nombor 6 belum. Tengok jawapan masing-masing, jalan kira masing-masing tu. Ada yang salah juga hantar. Terima kasih kepada yang hantar homework lah. Saya ucap terima kasih sangat-sangat atas usaha awak buat dan hantar tu. Okey, nombor 6. Diberi S berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Okey, so awak tahu. Okey, S berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Maksudnya T kuasa 2 lah. T square. So, dan dia bagi S sama dengan 14. Dan T ialah 2. Okey, hitung nilai S jika T sama dengan 9. Soalan A ni, cari nilai S jika T ialah 9.
kita nak tahu nilai S, kita kena tahu K dulu. Kita tak kena tahu K dulu. Dia mestilah ada S, K, T. Mesti ada huruf S dengan K, T lah. K tu. Sekarang ni K kita tak tahu. Kalau kita nak cari nilai A, soalan A, nak cari nilai S, kita perlu tahu nilai K dahulu. Sebab itulah kita selesaikan ni. S sama dengan K, T kuasa 2. Kita tukar kepada persamaan. Okey, so nak cari K, guna maklumat yang diberi. S 14. Ambil daripada sini lah. Ambil daripada sini je. Okey, K dan T kita 2. Okey, 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Macam ni je. Okey, so nak cari K ni 14. Okey, saya tulis sebelah kiri lah. K sebelah kiri senang. Lepas tu 14 ni saya tu per dengan 2 kuasa 2, 4. Samalah kan. K kalau saya letak sebelah kanan, 14 per 4 sebelah kiri. Sama je kan. 2 kuasa 2 tu 4. So 14 per 4. K 14 per 4. Cuba kira. Dalam perpuluhan berapa? Tiga poin berapa? RM3.5 je. 3.5. Okey, terima kasih. 3.5. So K tu dah dapat nilai 3.5 lah kalau perpuluhan. Okey, nak buat pecahan pun boleh je. Boleh je. So persamaan kita S sama dengan 3.5 T kuasa 2 lah. Ni ungkapkan S dalam sebutan T. Okey, tak menjawab lagi soalan A. Belum lagi menjawab soalan A. Kalau soalan macam ni, baru dapat 1 markah ni daripada 3 markah. Soalan A-nya, hitung nilai S apabila T sama dengan 9. So, S sama dengan 3.5 T kuasa 2. So, S kita nak cari. Okey, T 9. So, tukarlah 9 kuasa 2. Barulah kita dapat nilai S. Okey, kira. Berapa? 3.5 darab 9 kuasa 2. Dua 283.5. Okey, 283.5. Okey, betul dah kan? Betul dah. 283.5 hitung nilai S. So, dapatlah nilai S. Boleh? Boleh juga. Soalan B. Hitung nilai positif T apabila S sama dengan 6.86. Soalan yang sama je. Soalan yang sama. Cuma dia nak tukar. Sekarang ni soalan dicari T diberi S. So sama, kita guna yang kita dah buat tadi. Persamaan yang kita dah buat ni. Okay, so S kita pula 6.86. Cari nilai T. Kalau soalan tanya hitung nilai positif T kan. Maksudnya jawapan T kita tu ada positif dan negatif. Tapi kita nak satu je, kita nak yang positif je. Sebab tu dia kata nilai positif. Dia tak kata hitung nilai T. Kalau hitung nilai T, kita kena bagi 2 lah. Kita kena, kalau ada 2 jawapan nilai T, maka kita bagilah 2. Kalau dia tanya positif saja, maka kita bagi 1 je lah, yang positif je lah. Okey, so kalau kira yang ni kan. So T kuasa 2 ni,
kita pindahkan 3.5. Sini darab, so pindah jadi bahagilah. 6.86 bahagi dengan 3.5 kan. So T kuasa 2. So dekat sini dapat nilai 6.86 bahagi 3.5. .96. Dapat sama 1.96. So yang ni adalah T kuasa 2. T kuasa 2. Kalau kita nak cari nilai T, kita buat apa? Kita punca kuasa kan, square root. Square root 1.96. So kalau square root, contoh T kuasa 2 sama dengan 4. So T ni kita punca kuasa 4 kan. So kita dapat 2. Okay, sebenarnya dia ada positif plus minus. Sebenarnya dia ada plus minus. T tu, okay, T tu dia boleh jadi 2 dan T juga dia boleh jadi negatif 2. Dia akan ada 2 nilai. Kenapa? Okay, kenapa? Sebabnya daripada sinilah 2 kuasa 2 dapat 4. Negatif 2 kuasa 2 pun dapat nilai 4. 2 kuasa 2 pun 4, negatif 2 kuasa 2 pun 4. Sebab tu T tu dia akan ada 2 nilai. Okay, so kalau soalan macam ni kan, bila kita punca kuasa je, tak kisahlah soalan yang mana-mana, tajuk mana-mana pun. Bila punca kuasa, kita akan ada 2 nilai. Tambah dengan tolak. So dekat sini, apa ni, punca kuasa 1.96 berapa ni? 1.4 lah, 1.4. Punca kuasa 1.96 dapat 1.4. Okay, so kalau 1.4, kita akan ada dua nilai lah, positif 1.4 dengan negatif 1.4. So T ni ialah, kita ambil positif, soalan nak positif sahaja. So T ni sama dengan 1.4. Okay, boleh? Soalan nombor 7. Saya bincangkan soalan nombor 7. A berubah secara langsung dengan punca kuasa 3B. Punca kuasa 3B. A berubah secara langsung. A vary directly to the cube root of B. And A is equal to 15. Okay, A 15, B 0.216. Tuliskan persamaan yang menghubungkan A dengan B. Persamaan. So maksudnya dia nak persamaan A sama dengan K punca kuasa 3 B lah kan. Dia nak macam ni lah kan. Tapi kita kena carilah nilai K tu. Mesti cari nilai K. Jangan jawab macam ni je. Mesti cari nilai K. So dekat sini nak cari nilai K tu bagi guna maklumat yang dia dah bagi. A berapa, B berapa. A 15. Okay. Darab dengan punca kuasa 3, 0.216. So dekat sini cari nilai K. 15 bahagi dengan punca kuasa 3, 0.216. So dekat sini. Berapa? 25. K dapat nilai 25. Pasal persamaan dia ialah
A sama dengan 25 punca kuasa 3 B. Okey, A dah jawab. B. Cara nilai B jika A 200. Okey, B tak ada masalah lah. So, dia nak tahu B jika A 200. So, A sama dengan 25 punca kuasa 3B. Apabila A 200, so A tu yang ganti dengan 200. Saya ada tanda tu. Okey, saya ada tengok siapa-siapa yang hantar hari. Dia kata A sama dengan 200. Tapi dia letak B 200. Itu yang silap. Dah A sama dengan 200. So A lah yang tukarkan kepada 200. So cari nilai B. Jangan tiba-tiba cari nilai A pula. Cari nilai B kat sini. Okey. So dekat sini 25 ni pindahkan. 25 ni darab. Asalnya darab kat sini. Lepas tu pindah jadi bahagilah 200 bahagi 25. Okey, 200 bahagi 25. Sini punca kuasa 3B dulu. 200 bagi 25. Lapan. Okey, 8 punca kuasa 3B. So kalau B kita nak tahu punca kuasa 3, kita buat 8 kuasa 3 lah kan. 8 kuasa 3. So dekat sini 8 kuasa 3. 8 kuasa 3, 8 dah 8 dah 8. 8, 8, 64, 64 dah 8. 512. Okey. 512. Thank you Haziq. 512. So B dapat nilai 512 lah. Okey, so settle. 6 dengan 7 kan sebagi. Okey. Seterusnya hari ni okey, saya kata kita nak belajar pasal ubahan apa satu lagi, ubahan songsang kan. Okey, langsung dah songsang pula. Okey, ubahan songsang, tulis kat sini dulu. Okey, awak boleh terus buat nota waktu saya ajar ni, boleh terus buat nota. Betul, bawah. Ubahan songsang. Okey, bahasa Inggerisnya inverse variation. Sorry. Betul lah kan? Kalau tak silap saya, bahasa Inggerisnya inverse variation. Macam ni. Okey, so kalau ubahan songsang, contohnya X berubah secara songsang dengan Y. Okey, so kita tulis dia X ni berubah secara songsang tu. Okey, songsang tu awak kena letak dekat bawah per Y. So atas tu satulah. Atas tu tengok kepada soalan nanti. So kalau songsang kita letak bawah, Y letak bawah. Per Y. Per Y. Boleh. Kalau ada soalan apa lagi? K berubah secara songsang dengan L. K berubah secara songsang dengan L. So maksudnya K berubah secara songsang dengan L. 1 per L lah. Macam tu. A berubah secara songsang dengan B. A berubah secara songsang dengan B. Dia dekat bawah macam ni. So bila songsang, hubungan dia akan jadi apabila K naik, L turun. Apabila K naik, L akan turun. Apabila A turun, B akan naik. Dia akan terbalik lah. Dia akan terbalik.
Ingat lagi kan kalau ubahan langsung, okey kalau yang tu meningkat, yang second tu akan meningkat juga. Tu direct. Tu langsung. Meningkat juga. Kalau menurun juga. Tu kalau langsung. Kalau songsan dia kata balik. Kalau contoh masa makin panjang, cuba bagi jap. Apa dia? Cuba bagi contoh situasi yang saya tak ingat nak bagi tahu contoh situasi benda pasal ubahan ni kan. Contohlah saya bagi situasi ubahan langsung. Okey, ubahan langsung ni bila mana semakin lama hidup, semakin banyak ilmu kita. Tu ubahan secara langsung. Ataupun okey, semakin sedikit kita membaca, semakin kurang ilmu kita. Macam tu ubahan langsung lah. Kalau ubahan songsang ni, kalau ubahan songsang contohnya semakin semakin jauh jarak, okey, semakin jauh jarak, semakin panjang jarak, semakin pendek masa yang diambil untuk sampai ke destinasi. Okey, faham? Semakin panjang jarak dia, rumah ke sekolah, so semakin panjang jarak kan, semakin panjang sekejap. Sorry, tadi silap soalan tu. Semakin apa okey, semakin tinggi kelajuan. Okey, semakin tinggi kelajuan kereta, semakin tinggi kelajuan kereta, kita ada rendah dengan tinggi kan. Maksudnya semakin tinggi kelajuan kereta tu, okey, semakin pendek masa yang diambil untuk sampai. Masa tu akan jadi pendek. So dia terbaliklah kan. Yang tu panjang, yang tu pendek. Yang tu tinggi, yang tu rendah. Macam tu dia akan terbalik. Tu ubahan songsang lah, dia akan terbalik, situasi dia akan terbalik macam tu. Satu panjang, satu pendek. Kau boleh ubah dia yang dimanipulasi, okey, kau boleh ubah dimanipulasi tu kalau dia meningkat, kau boleh ubah bergerak balas, responding variable akan menurun. Macam tu. So ubahan songsang. Dan cara tulis dalam matematiknya, ni lah, dia akan letak per, dia akan letak dekat bawah. X berubah secara songsang dengan Y, K berubah secara songsang dengan L, A berubah secara songsang dengan B. Dia akan tengok persoalan lah. Kalau macam, okay, X berubah secara songsang dengan Y kuasa 2, maka dia akan jadi Y kuasa 2, contohnya Y kuasa 2. So dekat sini, Y kuasa 2 tu akan letak dekat bawah lah. Satu dekat atas. Dia akan per dengan Y kuasa 2. Dia akan per dengan Y kuasa 2. Maksudnya Y kuasa 2 tu kalau dia meningkat, X dia akan turun. Kalau Y turun, X akan meningkat. Macam tu. Okey, dapat tak kat sini? Ubahan songsang tu dulu. Okey. Okey, so pergi kepada contoh. So kalau soalan tu dia samalah, dia sama berkaitan dengan ubahan langsung tu. Dia akan sama je, dia akan tanya ungkapkan X dalam sebutan Y. Kita kena cari nilai K dulu. Macam tu je lah. Kita nak cari, kalau kita dah dapat persamaan tu, dia nak terus cari X diberi nilai Y. Samalah, sama. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay. Contoh 17.
Sekejap dia hilang. Mana tadi? Okey, contoh 17 diberi P sama dengan 4, Q 27. Ungkapkan P dalam sebutan Q bagi setiap kes berikut. A. P berubah secara longsang dengan Q. Maka P ni berubah secara songsan dengan Q. Maksudnya 1 per Q lah. Q tu akan dekat bawah. Yang kat atas letaklah 1 per Q. Okey, 1 per Q. Ni P berubah secara songsan dengan Q. Okey, tukar kepada persamaan. Okey, tukar kepada persamaan. K tu, K kan, awak darab je. K tu awak darab dengan 1 per Q. Dia memang macam tu. K tu dia kena darab dengan 1 per Q. Kalau yang ubahan langsung tu kita letak je kan K, M, K, Y, K, Q. Kita, sebab tu kita darab lah maksudnya kita darab. Yang ni pun sama, kita darab je. So kita akan dapat K tu dekat atas, Q dekat bawah. K darab 1 per Q. K bersama dengan Q. So ni lah persamaan yang kita kan, yang baru ni. So cari nilai K dekat sini, P dibagi 4 dan Q dibagi 27. So awak masukkan P4 ni, K kita, K nak carilah Q 27. So macam ni, kalau dapat macam ni, macam mana kita nak cari nilai K? Bawa naik kan, darab. So K sama dengan 27 darab dengan 4. So dekat sini 27 darab 4. 108. Okay, thank you. K 108. Dapat nilai K. Siaplah. Ungkapkan. Okay, ungkapkan. Jangan lupalah tulis balik P kita. P sama dengan K kita 108 per Q. Tulis macam ni je. Tak payah. Tak payah ambil yang ni. Tak payah ambil yang ni. Kita terus kepada yang bawah tu terus. K per Q terus. Okay, ambil terus yang ini. Soalan B. Soalan B. P berubah secara songsan dengan punca kuasa 3Q. P berubah secara songsang. Okey, songsang ni 1 per lah. Punca kuasa 3Q. Punca kuasa 3Q. Macam ni. Punca kuasa 3Q. So, P sama dengan K letak atas. Yang ni dekat bawah. Punca kuasa 3Q tu dekat bawah. So, dekat sini, ungkapkan kan. Soalan dia ungkapkan. So, just kena cari nilai K lah. Kena cari nilai K. P kita 4, Q 27. So, ni boleh darab masuk. Ataupun nak selesaikan dulu pun boleh. Punca kuasa 27, 3. So, K sama dengan 4 darab 3, 12. 12. So, persamaan kita P sama dengan 12 per dengan punca kuasa 3Q. Okey, boleh? Faham? So, awak rasa senang tak tajuk ni setakat ni? Kita tengok contoh 18 kejap. Ya. Soalan contoh 18. Diberi Y berubah secara songsang dengan kuasa 2, X kuasa 2. X kuasa 2. Sorry. Tak boleh tulis macam ni lah. Dia kena tulis per X kuasa 2.
1 per X kuasa 2. Okey, so 1 per X kuasa 2 tukar kepada persamaan K dekat atas, X kuasa 2 dekat bawah. Kemudian, okey, soalan ni dia nak cari nilai Y apabila X sama dengan 15. Dia nak tahu nilai Y kan, kalau X 15. Tapi nilai Y tu, kalau kita nak cari dia, kita mesti cari nilai K dulu. Cari nilai K dulu. So sekarang ni, K kita boleh cari guna apabila X dia dah bagilah, Y pun dah bagi. Kita guna X dengan Y yang dia bagi. X kita 1.2, Y 5. So tulislah, gantikan. Y gantikan kepada 5, K gantikan kepada 1.2 kuasa 2. So dekat sini awak cari nilai K lah. Okay, yang ni boleh darab masuk. 5 darab dengan 1.2 kuasa 2 sama dengan K. So K sama dengan okey, 7.2. Okey, ada dicontoh dah kan 7.2. Okey, 7.2. So kita nak kita ungkapkan lah. Jangan lupa ungkapkan Y sama dengan 7.2 per X kuasa 2. 7/2 per X kuasa 2. So soalan dia dia nak cari nilai Y kan. Apabila X sama dengan 15. So yang ni kita ambil je lah daripada persamaan yang kita buat tu. Ambil je Y sama dengan Y tu. Okay, Y kita nak cari 7.2 per X kuasa 2 tu 15 kuasa 2. Okay. So yang ni awak kira lah. Kira dapat jawapan 0.032. Okay, so boleh. Okay, so cuba ini juga awak buat soalan nombor 4 dan 5. Kita nak teruskan 4, 5, 6, 7 lah. 4, 5, 6, 7. Ini sebagai homework. Okay. 4, 5, 6, 7. Siapa tak hantar lagi yang minggu lepas sila hantar. Okay, homeworknya. Hantar siapa yang belum hantar minggu lepas. So siapa ada salah buat balik. Yang tak habis buat pun ada yang buat 4, 5, 6 buat A lepas tu tinggal nombor 7 tak boleh nak buat. Okay, so saya dah ajarkan tadi. Tulis balik, hantar balik. Hantar minggu lepas. Homework minggu lepas. Lepas tu soalan ni. Cuba ini page berapa ni? Siapa ada buku? 4, 5, 6, 7. Cuba ini muka surat. Buat sekarang Buat sekarang boleh. Senang. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya terus. Keserat 184. 184. Okey, lepas tu kan. Okay, kalau saya tengok dekat sini lah yang dah hantar lah kan. Yang dah hantar algebra tadi.
nampak macam tak memuaskan lah jawapannya. Sebab 1 hingga 30 tu still ada yang salah. Sepatutnya tak boleh salah dah. Kalau saya minta beli buku algebra boleh? Boleh tak? Nak beli sendiri boleh, nak beli dengan saya pun boleh. Saya ada sediakan buku algebra lah. Kalau nak beli dengan saya pun boleh. So kita akan buat latihan algebra juga setiap minggu atau setiap minggu lah. Akan buat lah, maksud macam algebra tu saya akan ambil masa dalam 20 minit je. Selebihnya kita belajar ni lah, yang kita belajar sekarang ni lah. So algebra tu maybe dalam setiap minggu tu 20 minit. Kita buat soalan algebra sekejap. Cumanya nak tanyalah, boleh tak beli buku tu lah. Buku tu berharga RM18 je. RM18 je pasal algebra. Latihan algebra. RM18. And then kalau ikutkan campur postage 20 lebih lah postage. Post kan harga RM7. Tapi saya genapkan lah 18 sahaja. Kan 20 lah 20. Nak senang bayar 20 je senang. Selebihnya saya belanja lah 18 campur RM2 je. Okay. Boleh tak? Okey. Saya nak minta semua belilah. Boleh. Kalau ada masalah apa-apa tak boleh nak beli, duit ke masalah kewangan ke kan, okey PM lah. Okey. Alright. Okey, boleh jawab soalan ni dulu sementara masa habis. Jawab soalan ni dulu. Nombor 4, 5, 6, 7 pasal ubahan songsang pula. Okey, so itu sajalah untuk malam ni. Tolong buat dah hantar. Lan dah free dah. Tak ada nak apa? Tak ada nak study kan untuk akhir tahun dah, exam lepas dah. Sekolah pun buat apa je sekarang ni.
Buat ada program kat sekolah. Ada sekolah buat program, ada sekolah duduklah mainlah dalam kelas. Ada yang tak pergi sekolah dah lepas exam. Dia ikutlah semasa macam mana. Okay, so itu saja untuk kelas pada malam ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, Go. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama. Cikgu.